kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Dan malam ni insya-Allah kita masih lagi dalam kitab kita 40 hadis huru-hara kiamat. Pada siri sebelum ni kita dah bincang apa hal orang yang sombong, apa hal orang yang khianat pada hari kiamat, apa hal orang yang berkasih sayang. Pada malam ni insya-Allah kita akan tengok apa yang berlaku kepada orang yang mati syahid nanti di akhirat, yakni keadaan para syuhada pada hari kiamat. Bab yang ke-12, hadis ke-27, muka surat 89. Kata pengarang rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Masuk ke syurga mendahului malaikat. Ana Abdullah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala thullatin tadkhulul jannatal fuqara'ul muhajirun alladhi tuttaqa bihimul makarihu idza umiru sami'u wa ata'u wa in kanat lirajulin minhum hajatun ila sultani lam nuqda lahu hatta yamuta wa hiya fi sadri wa inna Allaha yad'u yawmal qiyamati al-jannah fata'ti bi zukhrufiha wa rayyiha wa riyyiha fayaqulu ayna ibadiy alladhina qatalu fi sabilillah wa qutilu fi sabili wa udhu fi sabili wa jahadu fi sabili udkhulul jannah fayadkhulunha bighairi hisab wala adabin fata'til malaikatu fayaquluna rabbana nahnu nusabbihu lakal layla wan nahara wa nuqaddisu laka min haula'i alladhina athartahum alaina fayaqulu rabbu tabaraka wa ta'ala haula'i alladhina qatalu fi sabili wa udhu fi sabili fatadkhulu alaihimul malaikatu min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Artinya daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, katanya, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelompok pertama yang masuk ke dalam syurga adalah daripada kalangan fakir muhajirin yang berhati-hati kerana bimbang melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika mereka diperintah, mereka juga mendengar dan mematuhinya. Jika salah seorang daripada mereka memiliki keinginan di dunia yang belum mereka perolehi sehingga dia mati, dan keinginan itu tetap ada di hatinya, maka Allah akan panggil syurga pada hari kiamat sehingga syurga itu datang dengan segala perhiasannya. Baik, hadis ini saya cerita dulu sebelum kita nak ke syarah hadis lebih panjang. Hadis ini adalah berkaitan dengan beberapa kelebihan orang yang mati syahid fi sabilillah. Dan hadis ini memberi pada kita satu info dan gambaran berkaitan dengan siapa golongan yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita tahu sebelum-sebelum ni, pintu syurga itu hanya dibuka kepada orang yang nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya bahasa mudah kita faham, password nak masuk dalam syurga ini adalah suara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi ketuk pintu, malaikat akan tanya siapa di luar. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kata aku Muhammad. Dan malaikat tu akan kata aku diarahkan tidak buka pintu ini kecuali pada orang yang nama dia Muhammad. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang pertama.
bukan jin, bukan malaikat. Maknanya golongan dalam semua ciptaan Allah, manusia. Dalam semua ciptaan manusia, Sayyidul Kaunain, Sayyidul Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahului semua umat-umat dia. Umat-umat lain lambat lagi lah. Okey. Di kalangan manusia, selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, golongan yang awal sekali masuk dalam syurga adalah fuqara al-muhajirin. Orang muhajirin yang dia tergolong dalam golongan fakir dan miskin. Golongan muhajirin ni siapa? Golongan yang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, yang depa ni berhijrah daripada Mekah ke Madinah dalam keadaan depa ni adalah orang miskin. Walaupun masih sampai dekat situ dalam keadaan miskin dan susah, Allah beri balasan pada dia. Bila kita sebut muhajirin, tuan-tuan, maknanya kita boleh cakap lah, mereka ni yang tinggal Mekah pergi Madinah. Okey, kita bawa kamera 1444 tahun dulu tu, bawa kamera mai sekarang ni. Katalah contohlah kita ni diarahkan supaya berpindah, berhijrah daripada Pulau Pinang nak pergi Negeri Sembilan. Sebab contohlah, ada orang ambil dah Pulau Pinang. Contoh lagi jadi isu pula. Contoh, Pulau Pinang ni tak ada lah, kena pergi tempat lain sebab di situ ada penempatan lain. Contohlah. Maknanya tuan-tuan, kita realiti ya. Maksudnya kerja kita kena tinggal. Kerja yang kita duk kerja ni kita kena resign. Kereta yang kita ada kena tinggal depan garaj rumah, tak boleh bawa kereta tu. Motor saya ada 2 biji, dua-dua kena tinggal. Kita mungkin boleh lah, kita kata account bank apa semua boleh bawa sebab ATM boleh tekan kat Negeri Sembilan tu. Kalau kontak sahabat kena tinggal semua. Rumah, okey, rumah tinggal, rumah tak ada. Maknanya apa yang hang boleh bawa hand luggage hang, itulah dia benda yang hang akan hidup di Negeri Sembilan. Apa pun tak ada. Kereta tak ada, motor tak ada. Dalam realiti kita sekarang ni, umur kita dah 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an. Rumah dah stabil, kerja dah okey, dah semua elok, semua dah dengan anak-anak semua sekolah, semua dengan menantu, cucu apa semua dah petang-petang nak ambil anak sekolah, semua cantik dah. Sekarang tinggal arahan, kena tinggal semua benda pula. Agak-agak lah tuan-tuan, kita kalau duduk zaman tu, boleh jadi pi ke boleh jadi tak pi? Kita tanya, ish, payah nak tinggal semua benda apa semua. Tak apalah, tak Nabi pergi seorang sudah, kami tengok kok dan kata apa-apa kami WhatsApp lain dia boleh jadi gitu. Apa-apa kami voicemail lah. Tak apa kami semayang diam-diam tang ni kami karaoke kot duk tang ni. Itu realiti apa yang sahabat hadapi, terpaksa tinggal semua benda. Sehingga Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, apabila dia nak pi, orang kafir tahan dia. Kata yang sebab apa? Tahan aku. Dia tak ada. Kami dia memang diarahkan, siapa keluar memang kami tak bagi dia keluar, duduk kat Mekah. Kami nak seksa tambah lagi. Dia kata hang nak, depa janji apa kat hang? Depa janji lah, bagi duit lah, bagi ketui kat aku lah. Aku beritahu kat hang, tak mana duit aku ada kat Mekah. Hampir ambil rumah aku sekian-sekian, alamat ini, password dia, bawah password ada sikit, belakang tirai ada sikit, belakang ni ada sikit, semua tu hang punya. Jadi untuk apa hang bagi aku semua ni? Hang cuma tepi, aku nak jalan. Aku tak mau. Hang kacau aku nak pergi Madinah, hampa main pasal yang ambil lah apa benda hang mau, ambil lah kat sini. Dia boleh pergi. Dia dapat pujian oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Sadaqallahul azim. Ketika Sayyidina Suhaib mai, Nabi duduk tengok dia main sayuk-sayuk tu. Nabi kata kat dia, rabahal bai' ya Aba Yahya. Bisnes kamu bisnes yang sangat baik. Bisnes apa? Jual harta benda untuk membeli keredaan Allah Ta'ala. Nabi kata apa? Bisnes kamu bisnes yang berjaya. Maknanya tindakan hang tu betul. Tinggal semua benda. Lepas lama bila pula pembukaan kota Mekah? Ada lepas 5-6 tahun Nabi tak pergi tu, tak jadi pergi. Suruh balik perjanjian Hudaibiyah apa semua, balik main pula masa Fatu Mekah. Berapa lama dah tinggal rumah? Dah hampir 10 tahun tinggal rumah dah. Tak tahu jadi apa, main jenguk lah. Rumah tu ada lagi kita ada ke? Abu Jahal, Abu Lahab, geng dah balas rumah tu buat rumah sewa ke? Buat partition pula bagi geng sewa, geng kilang sewa. Tak tahu jadi apa. Tinggal saja aku tu ya.
Sebab tu pengorbanan mereka besar. Disebabkan mereka susah di dunia, Allah ganti kat mereka. Mereka, kalau bahasa kita, mereka pecah tong masuk syurga. Mereka geng awal. Bahkan dapat kelebihan satu lagi pula, mereka adalah orang miskin. Mungkin di sini kaya, bila tinggal jadi miskin. Atau memang daripada Mekah dan miskinah, piduk Madinah ni pula jadi miskin, jadi ashabus sufah dan sebagainya. Maka ni orang Allah bagi kelebihan pada dia. Maknanya di dunia yang susah, di akhirat Allah bagi yang sebaliknya. Syarat beriman dan bertakwa. Sebab tu Nabi SAW sebut pada hadis tu daripada, jika mereka berhati-hati kerana bimbang melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Maknanya ni bukan orang miskin yang tak baik, orang miskin yang soleh. Dia miskin, dia taat perintah Allah. Dia miskin, dia tak buat benda jahat. Dia miskin, dia tak curi. Dia tak miskin, dia tak salahkan takdir Allah. Dia tak beban, dia dah apa ni Tuhan ni, asyik mak aku ya, asyik aku duk kena buah miskin, susah apa semua, orang lain tak kena. Dia tak pernah cakap gitu. Dia sabar terima. Sebelum-sebelum ni banyak kita baca hadis kelebihan orang kaya. Islam tak pernah orang cela atau marah orang kaya. Bagus. Dan hadis pada malam ni adalah Nabi SAW minta bagi satu kelebihan. Orang miskin ada kelebihan dia. Nombor dua, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, berkaitan miskin ni juga. Pernah geng-geng miskin di zaman Nabi SAW, geng-geng fakir miskin, sahabat Nabi yang miskin ni, mereka pernah mai dekat mana? Dekat Nabi SAW. Mereka kata, wahai Rasulullah SAW, kami ni takat semayang kami okey, kami boleh semayang. Qiyamulai semua kami insya-Allah kami boleh. Puasa kami boleh, habaq ibadat, zikir, tasbih semua kami insya-Allah kami boleh buat. Tapi ada satu benda yang kami macam tak boleh challenge dengan geng kaya. Zahaba ahlud dusur. Geng kaya ni dah mendahului kami. Depa buat apa? Depa derma kuat. Dan time jihad fi sabilillah, depa infak fi sabilillah kuat. Tang tu kami tak boleh lah buat apa, Rasulullah, kami miskin. Takat tenaga kudrat kami nak, yalah nak loading barang atas unta macam tu kami boleh. Nak pergi perang kami tak ada duit. Boleh lah pergi, tenaga ada, tapi dari segi kewangan tu kami tak ada. Nabi kata okey macam ni lah, aku bagi kat hampa option kedua. Hampa balik rumah, lepas hampa sembahyang, hampa cakap subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Sama pahala dengan depa duk derma tu. Oh syok ah, geng-geng fakir miskin ni. Yahoo seronok. Balik lepas sembahyang depa duk wirid Subhanallah. Geng-geng kaya ni duk usah. Ai ni mana pula ni, sama-sama satu sah ni, baru pula duk buat jari apa ni. Depa ada zikir apa? Yalah larat nak jaga hari. Bukan orang lain, kawan tiap hari duk jumpa. Macam kita hari duk jumpa sekali lepas isyak pergi kena tarik lah apa lah. Ada ke Nabi yang dah serta apa gampang. Mula-mula tak bah, lama-lama main dia tanya, leak jugalah soalan periksa pun bocor. Tambah amalan baik ni. Jadi macam share lah, tershare. Lama-lama terlepas yang kaya pun duk tasbih juga. Depa kata hai, depa ni zikir ni apa, derma pun banyak. Hak amalan kita Nabi bagi kat kita pun depa balas. Tak pergi jumpa pula sahabat jumpa bukan pasal projek, bukan tak dapat ketui, kurang pahala, tak puas hati sebab kurang pahala. Kita kalau hamba buat pasal hamba pi kita kira lagi tak buat pun lagi bagus. Pi komplain, Rasulullah geng kaya dah, soalan dah bocor dah, geng kaya pun duk zikir ke, habis kami tak boleh buat apa dah. Maka Nabi SAW kata apa? Kamu bersabar dengan kemiskinan jauh lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Maknanya sabar, hamba dapat lebih. Ni orang miskin. Sabar tu maksudnya jadi orang baik lah. Bukan miskin hak maki orang, miskin hak merepek, miskin hak curi. Itu tak masuk dalam kelebihan ni. Siapa orang pertama masuk syurga? Muhajirin yang fakir dan miskin. Mereka ni dapat kelebihan sebab susah dia fair lah tuan-tuan. Dunia susah, akhirat Allah bagi senang. Boleh jadi dunia senang, akhirat senang, boleh juga. Orang kaya beriman. Boleh jadi juga dunia senang, akhirat tak senang, ada juga. Orang kaya tapi jahat. Yang paling kecil, dunia teruk, akhirat teruk.
Dah miskin tak sembahyang pula. Dah miskin lagak pula. Dah miskin dia panjang betul. Maka Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan pada depa apa dia? Di manakah hamba-hambaku yang berperang lalu terbunuh dan teraniaya dan juga berjihad di jalanku, masuklah kalian dalam syurga tanpa hisab dan azab, bi ghairi hisabin wala azab. Kemudian malaikat datang bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan kepada orang yang mati syahid. Mana-mana orang yang mati syahid, Allah beri kelebihan. Okey, kita cerita pula bab mati syahid. Syahid ni tuan-tuan, dia ada 3 kategori manusia yang kita panggil dia syahid. Satu nama dia adalah syahid dunia dan syahid akhirat nama dia. Satu lagi syahid dunia, satu lagi syahid akhirat. Okey, yang kata syahid dunia, syahid akhirat ni adalah syahid ma'rakah. Ma'rakah ni medan pertempuran, berjihad melawan musuh Islam yang masuk menyerang negara, merosakkan kedaulatan negara dan buat huru-hara dan sebagainya. Maka kita umat Islam, termasuk dengan tentera, termasuk dengan umat Islam yang lain semua, pi masuk dalam perang, jihad, dakwah dan sebagainya, kemudian mati syahid, maka mereka ni dapat apa? Dapat gelaran mati syahid dunia dan akhirat. Sebab apa nama dunia akhirat? Dunia ada benda untuk mereka, akhirat ada benda untuk mereka. Dunia apa kena buat? 3 benda tak boleh buat pada orang yang mati syahid. Apa dia? Yang pertama, tak boleh mandikan dia. Tak boleh, tak payah mandikan dia, tak payah solatkan dia. Ambil buat apa? Ambil kain, balut. Tak ada, macam tu je, tanam macam tu je. Sebab tu semua nama dia syahid. Syahid tu apa syahid? Saksi. Asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi. Orang yang mati syahid ni mati saksi. Tang mana saksi dia? Saksi-saksi itu adalah darah, pasir, luka, tanah yang melekat di badan, hilang jari, hilang telinga, dibedah badan, terborai perut, apa saja susah, itu saksi. Tuan-tuan, di dunia kita dilarang untuk menghilangkan saksi. Polis kalau pergi dekat crime scene ni, tempat-tempat yang jenayah ni, apa dia buat? Polis kalau pergi tempat-tempat jenayah ni, dia akan, geng forensik kalau main, dia akan pakai sarung tangan. Peluru dia ambil pun satu-satu, buran plastik. Jumpa apa-apa, jumpa baju ke, jumpa sarung tangan ke, semua benda tu dia akan ambil dengan sarung tangan, dia akan dia tak boleh pegang saja. Dia tak boleh pergi ambil pistol, pergi basuh. Jumpa pistol lah, saat basuh, saat dia tak pegang, takut kotor tadi. Sebab segala macam makneka, cap jari semua ada di situ. Dia kena ambil, simpan, tu saksi. Jadi orang yang mati syahid, kita kebumikan dia, tak payah solatkan dia, kerana, dan tak payah mandikan dia, tak terus gitu je. Kerana di dunia ada urusan yang kita kena buat dengan dia. Di akhirat sebab apa? Akhirat orang mati syahid ni banyaklah hadis yang lain Nabi kata apa? Mereka akan, roh mereka diletakkan di dalam burung yang berwarna hijau, dan burung tu akan terbang seronok sini, seronok sana, seronok sini, seronok sana. Dia terbang rata-rata. Dan orang yang mati syahid ni tuan-tuan, dalam dunia ni, kita kalau kita dah pergi akhirat, dah tengok syurga seronok, tak ada siapa yang teringat dah benda lain. Sebab seronok dah syurga tu, lupa semua benda dunia. Kan kita baca dulu hadis, ada orang kat dunia ni dia kaya, mewah, tak pernah susah. Daripada beranak ni, mak pak kaya, mau apa dapat. Di akhirat Allah ambil dia, celup sekali dalam syurga, macam French fries tu, macam tu je, bawa keluar gitu. Macam biskut cicah betul-betul kan, cap sekali bawa naik je. Tanya kat dia kat dunia, hang pernah tak senang kat dunia tu? Hang senang ke tak senang? Dia kata, ya Allah, aku tak pernah senang langsung kat dunia.
Sebab apa? Sebab bila dia tengok syurga, dia punya chip memori dia terbakar, hilang tu semua memori. Dia jadi tu dia lawanya. Hang kat dunia lu bukan senang. Aku tak pernah senang kat dunia. Tang ni lagi seronok. Dia lupa macam tu. Tapi tuan-tuan, ada satu golongan yang dia dah duduk syurga dah, seronok dah, tapi dia nak balik ke dunia. Tuan-tuan siapa? Mati syahid. Orang mati syahid ni dia request kat Allah, wahai Allah, boleh tak aku balik ke dunia? Allah tanya, hampa nak apa? Geng mati syahid ni hampa nak apa? Aku offer kat hampa. Depa kata, wahai Allah, boleh kami balik dunia? Sebab apa? Kami balik rumah, balik dunia, kami nak mati syahid. Lepas tu kami nak main balik, lepas tu nak mati syahid, nak mati balik, nak hidup balik, sebab seronok. Ya Allah. Maknanya keseronokan mati syahid ni, dia sampai syurga tu dia teringat lagi. Best. Dia tengoklah syurga tu, tapi dia rasa yang tu dia syok lagi. Dia nak pi balik. Maka Allah kata kat dia, hampa orang ni mati, dah mati, tak boleh dah balik ke dunia. Maksudnya dah lepas alam, tak boleh reverse dah, tak boleh balik ke dunia dah. Tu janji aku. Tapi aku akan bagi tahu juga dekat semua orang, kata hampa ni aku bagi kelebihan. Allah turun ayat Quran, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan hampa sangka orang mati syahid ni dia mati di sisi Allah. Tak, dia sebenarnya hidup dan sentiasa dilayan dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang ditanya oleh Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu. Dia nak mai, dia nak bagi tahu kat orang semua, seronok mati syahid ni, seronok. Dia nak mai bagi tahu kat orang. Tapi Allah kata, Allah ganti kat dia balik. Maknanya orang mati syahid ni dia hebat. Allah ampun dosa dia. 3 golongan yang boleh bagi syafaat. Yashfa'u yawmal qiyamati asy-syuhada, thumma al-anbiya, thumma al-ulama. 3 golongan boleh bagi syafaat. Siapa dia? Yang pertama adalah golongan mati syahid, yang kedua adalah para anbiya, yang ketiga adalah para alim ulama. 3 ni dia boleh bagi orang mati syahid, dia boleh tolong, bantu esok di akhirat dengan syafaat. Banyak kelebihan orang mati syahid ni. Tapi tuan-tuan, ingat sehebat-hebat mati syahid pun, hutang tak ada siapa layan. Hang keras tang tu ya. Selagi hang tak selesai hutang dengan manusia, selagi itulah semua kelebihan tu pending, tak dapat lagi. Habis selesai baru dapat. Maka jangan buat main dengan hutang. Kemudian malaikat datang sujud berkata, wahai Rabb, kami ni bertasbih memuji kamu siang dan malam, kerana siang malam kami menyucikan kamu. Siapakah mereka yang engkau dahulukan daripada kami? Malaikat ni tanyalah, wahai Allah, siapa mereka ni? Kami ni tasbih, selawat, puji kamu lama dah. Tiba-tiba golongan ni pula special pula, dapat macam fast track masuk. Tak ada hisab, tak ada azab. Orang ni semua duk kena tabur, mereka ni boleh main pula. Kalau mereka dapat kelebihan awak, kami tak dapat. Request malaikat pada Allah Ta'ala. Maka firman Allah, mereka tu hamba-Ku yang berperang dan teraniaya di jalan-Ku. Lalu malaikat datang menyambut mereka seraya berkata, salamun min kulli babin, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sejahtera ke atas kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Jadi bila malaikat dengar, mati syahid, malaikat tahu orang yang mati syahid ni hebat. Maka malaikat terus tak protes dengan tiba siapa dia geng-geng ni masuk syurga. Terus dia pergi dalam syurga, apa dia kata? Salamun alaikum bima sabartum. Welcome. Dia sambut. Mai. Sila. Beruntunglah hampa sebab hampa sabar kat dunia dulu. Mai. Terus malaikat jadi penyambut tetamu. Padahal mula-mula malaikat tanya macam nak protes, lebih tang mana kami tasbih, patut kami dapat dulu. Tak, Allah bagi kat dia. Sebab tu kelebihan pada orang yang mati syahid, malaikat akan jadi penyambut tetamu mereka nanti di akhirat. Alangkah kecilnya sukar dan musibah yang kita alami di dunia berbanding nikmat yang Allah peruntukkan pada kita, sekiranya kita bersabar atas
kesalahan dunia. Tadi saya habaq kat tuan-tuan, syahid dunia akhiratnya. Ada 2 orang syahid tak habaq. Yang nombor 2 adalah nama dia syahid dunia. Syahid dunia ni maksud dia apa? Di dunia orang nampak dia macam mati syahid, tapi sebenarnya dia tak mati syahid. Di akhirat dia tak ada thawab tu, tak ada. Nama dia ada mawani'us syahadah, ada benda-benda yang menghalang dia dapat syahid. Kita nampak dia mati di medan peperangan, tapi dia tak mati di medan peperangan kerana Allah. Dia mati kerana ghanimah, harta rampasan. Dia mati kerana mempertahankan bangsa dia. Bukan kerana Allah, kerana bangsa. Kerana dia pergi jihad fisabilillah sebab nak tunjuk dia berani. Dia pergi jihad fisabilillah sebab dia nak dapat jawatan, supaya dia mati sebagai pahlawan dan pewira dan orang yang hebat. Dia pergi bukan kerana Allah, dia ada niat lain. Bila dia mati syahid di dunia, orang urus dia macam mati syahid. Orang tak semayang kat dia, orang tak kafan apa, orang letak macam tu je. Orang ingat dia mati syahid. Di dunia orang nampak dia mati syahid, tapi di akhirat dia tidak ada nilai mati syahid pada dia, kerana dia ada buat sesuatu yang bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syahid ketiga, nama dia adalah syahid akhirat. Syahid akhirat ni hadis kata apa? Beberapa jenis kematian. Antaranya adalah penyakit berjangkit, antaranya adalah mati disebabkan sakit perut, mati lemah, terbakar, dizalimi. Dalam syarah Muslim ada sebut lagi berkaitan dengan dizalimi, bercakap benar, mati kerana bercakap benar di hadapan raja yang zalim, mempertahankan agama, lemas. Semua tu mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat maksud dia apa? Di dunia dia tak kira mati syahid, maknanya dia dimandikan, dia dikafankan, dia disolatkan, dan dia dikebumikan macam orang biasa, tapi dia dapat pahala. Ustaz, mati syahid akhirat ni dia syurga ke macam mana? Mati syahid akhirat ni dia akan dapat ekstra pahala masa dia mati. Biasanya orang mati ni semata-mata mati tu dia tak ada pahala. Mati tu tak ada pahala. Tapi ada beberapa golongan dia mati dia dapat pahala. Mati terbakar, mati lemah, mati beranak, mati ditimpa hadam. Hadam ni macam bangunan jatuh. Ulama buat kajian, ulama buat satu macam khulasah. Kata ulama, sebab bila tengok tu terbakar, lemah, beranak, timpa benda atas badan, ulama bincang-bincang, kesemua sakit ni sakit yang teruk dan ngeri dan teruk. Jadi ulama buat kesimpulan, sebarang kematian yang kematian tu ngeri, teruk, terborai perut, pecah kepala, jatuh atas badan dia, apa. Tuan-tuan ingat dulu ada satu uncle Cina tu jatuh depan bangunan JKP, bangunan UMNO kat Tanjung tu, kat depan Masjid Pakistan tu. Signboard tu jatuh. Uncle tu apek tu duduk situ, dia jatuh. Sekali package ke bumi terus. Dia benam dengan kereta-kereta di dalam tu. Dalam. Ngeri. Kalau jatuh tu pecah kepala. Sebarang mati yang sakit sangat dikira sebagai syahid akhirat. Apa kelebihan dia? Kata contoh, kita ni ada pahala 1000 contoh. Biasanya mati tak dapat pahala, tapi disebabkan dia mati lemah, macam bomba dulu selamat orang, Allah bagi kat dia, dizalimi, naya kat dia tak tahu apa. Macam tu arwah adib dulu, dia tak tahu apa, dia pergi tolong orang buat nanya, apa ni, tak tahu, dia pun meninggal dunia begitu ya. Maka semua mati yang dizalimi dan sebagainya, dia akan dapat top up dalam pahala dia beberapa contoh lah, 100 lagi contoh. Maknanya pahala dia 1000, masa dia mati sepatutnya tak dapat apa, di top up lagi 100 kat dia.
Habis dia syurga ke? Tengok dulu 110 tu timbang pula dengan dosa. Dia macam biasa, proses tu macam biasa. Cuma hang dapat ekstra pahala pula lagi 100 ketika mana meninggal dunia. Kerana mati tu mati dalam golongan syahid. Di dunia tak dapat apa. Tapi di akhirat dikira ganjaran pahala disebabkan kesusahan yang dia meninggal dunia tu Allah beri pada dia. Maka 3 jenis mati syahid. Syahid dunia akhirat, syahid dunia dan syahid akhirat. Okey. Para syuhada iaitu golongan yang perang fi sabilillah bukan orang yang biasa. Mereka sentiasa terusir dari kampung, terpaksa angkat kaki meninggalkan kebiasaan, keselesaan. Mereka juga perlu mengangkat senjata pertahan maruah Islam dan tanah air daripada diceroboh musuh. Mereka juga perlu melawan nafsu, perasaan, emosi sendiri serta mahukan seronok, mewah dan kerendahan. Orang mati syahid ni dia dapat kelebihan sebab dia susah untuk Islam. Allah bagi kat dia. Perang ni tuan-tuan, dia bukan cerita senang. Perang ni cerita susah, lapar, tak selesa, letih, tidur tak cukup, lari, takut, tinggal isteri, emosi terganggu, tinggal anak, emosi terganggu, teringat anak, teringat isteri, macam mana aku nak kena perang pula, mati pula orang tembak bom, pijak ni periuk api. Perang ni bukan zon selesa. Perang main game kat rumah, Counter Strike, yang tu tak apa. Tu tak guna sedih dia. Tu kan mati syahid, tu mati saja begitu ya. Restart balik game, dia hidup balik ya. Tu senang, tengah-tengah main game berhenti. Habis kena minum air tu saya main balik. Tak, perang betul ni kita tak tahu macam mana. Zaman Nabi ke, zaman kita ke, zaman dulu susah cara dulu. Zaman kita pun susah cara kita. Maksudnya perang ni dia tak senang, dia susah. Sebab tu bila-bila pun orang mati syahid dia ada kelebihan dia yang teristimewa. Kerana dia susah untuk Islam. Sebab tu saya beritahu banyak kali dah, sebarang kesusahan kita untuk Islam dia ambil kira. Kita nak main masjid ni tuan-tuan, bukan semua orang senang. Nak main sakit lutut, tak boleh duduk lama, tak boleh berdiri lama, kadang letih balik kerja, macam-macam lah keadaan. Tapi kita main duduk, spend masa juga, Allah kira. Kesusahan kita dikira. Kita main masjid hari biasa dengan kita main masjid hari kita letih, pahala berbeza. Kita main masjid hari kita larat dengan hari tak larat, tak sama pahala. Kita main masjid dalam keadaan sihat dan tak apa sihat, asal macam nak demam, antara larat tak larat ke tu, macam letih rasa nak rehat, main asal maghrib kuliah, main asal maghrib isyak nak tambah, nak dapat majlis ilmu, pahala kita tak sama. Semua pahala tu dikira, diteliti, audit kan. Kalau kita kata audit forensiknya, kaji satu-satu semua tu, semua Allah bagi pahala kat kita. Tambah pula dia memang bukan susah sikit-sikit ya. Bukan susah tu bukan susah sikit, susah sungguh. Perang. Maka peperangan ni boleh jadi yalah macam-macam, luka tangan, patah. Maka kesemua tu dikira dan dia diberi nilai di dunia dan di akhirat. Allah bagi pahala yang sangat banyak sebab dia banyak susah untuk Islam, berkorban untuk Islam. Ada beberapa sifat yang dinukilkan. Yang pertama, orang fakir masuk syurga. Fakir, individu yang tidak mampu menampung diri dari segi keperluan harian seperti beli makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan sebagainya, yang melibatkan kehendak dan keperluan harian. Sebagai Muslim, individu terbabit juga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Orang fakir ni dia lebih pada miskin. Kalau satu hari hidup kita perlukan RM10 untuk hidup, contoh di Pulau Pinang, orang yang ada RM8 dikira miskin, dan orang yang ada RM7, RM6 dan ke bawah dikira sebagai kategori orang fakir. Jadi fakir dan miskin ni adalah siapa dia? Mereka yang layak dapat zakat. Dan itulah kita ni fakir lah tuan-tuan. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, hampa ni adalah orang fakir pada Allah Ta'ala. Fakir apa Ustaz? Saya kaya, saya ada rumah 2 biji, rumah sewa 14 biji, homestay 12 biji.
Kereta saya banyak. Tak, kita fakir. Kita sentiasa berhajat pada Allah. Tang mana ustaz? Cuba kita tutup mata. Cahaya tak ada, gelap. Menggelabah kita. Kita duduk rumah kita 35 tahun. Sekali blackout, terabah-rabah kat kita tuan-tuan. Sebab cahaya milik Allah. Kita berhajat. Hang champion terang mana pun perlu tak udara? Perlu. Saya kaya, saya tak payah udara. Jangan cakap gitu. Kalau Allah block, hang tak boleh nafas elok, hang kena beli oksigen, semua duit hang akan habis tak sampai setahun. Oksigen tu tarik lepas menggelegak yang pi mana usung benda tu. Tak pi dah, kenduri kahwin tak pi, mana tak pi, duduk rumah ya. Sebab udara Allah punya. Semua ni Allah punya. Hanya yang buat champion lebih pada lain. Jadi Allah panggil kita fakir, miskin. Maknanya sedaklah diri kita tak hebat terang mana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, muhajirin. Dua maksud, iaitu golongan muhajirin zaman Nabi SAW yang berhijrah. Makna kedua adalah golongan yang diusir daripada tanah air sendiri dan terpaksa berpindah-pindah dan berjuang kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan yang kedua, ciri-ciri yang masuk dalam syurga. Yang ketiga lagi, sangat berhati-hati kerana takut akan melakukan perbuatan dibenci oleh Allah. Sifat ini sifat takwa, iaitu sifat orang yang berhati-hati dalam melakukan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Maknanya apa benda dia nak buat pun dia selalu berhati-hati. Duit ni aku boleh ambil ke? Duit siapa ni? Tak apa ke semua orang duk claim di pejabat lebih ni? Kalau aku claim macam ni orang marah ke? Tak apa ke ambil? Duit ni boleh buat ke? Boleh ke buat macam ni? Dia sentiasa risau dan takut. Takut dia terbuat benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa dia bagi aku RM4? Dia kira tadi barang RM7, sepatutnya dia bagi RM3 ya. Berapa dia bagi RM4? Dia boleh patah balik daripada sini, kedai tu kat balik pulau, dia ambil kedai runcit tu, dia bilang RM4, patutnya RM3 ya. Dia start kereta, dia pergi pulak, pergi kat kedai, dia tanya, abang awak bagi kat saya RM4 lebih, RM4 lebih, RM3 ke barang tu berapa ringgit? Dia tangan RM3 lah. Bagi 4. Oh, saya silap, minta maaf, terima kasih ya. Dia risau, RM1 bukan barang dia, dia risau. Sebab apa dekat aku nak pergi bila pulak ni, aku tak tahu nombor telefon dia. Dia punya takut, dia bawa pergi duit tu. Dia risau apa benda pun, kalau benda tu melibatkan benda yang Allah tak bagi ke, dia syubhah, dia tak tahu ke boleh tak boleh ke, dia tak ambil benda tu. Dia takut benda tu bukan milik dia. Bila diberi perintah Allah dan Rasulnya atau ketua, mereka terus dengar dan patuh. Dengar dan patuh maksud mereka terus laksana perintah tersebut tanpa sebarang dalih, alasan atau menangguh-nangguh. Ini sifat orang masuk dalam syurga. Perintah Allah dia cepat buat. Dia tak persoal sebab apa, tak ada. Dia Allah kata boleh, Allah kata tak boleh, tak boleh. Allah kata LGBT tak boleh, dia kata tak boleh. Apa benda bentuk logo bagus ya, bagus, KPDN KK dengan KDN buat serbuan kepada kedai Swatch yang buat promosi yang cerita berkaitan dengan LGBT. Mereka pergi buat serbuan lebih kurang 10 atau 11 premis kedai Swatch ni, mereka pergi. Bagus ya. Sebab tak mau ada sebarang unsur yang menunjukkan mereka ni menyokong benda tu, maka kita ada kuasa, kita pergi bagi tahu kata benda tu tak boleh. Tapi ada orang tak suka. Pelik lah. Depa ni ada lah. Tengok benda tu tak okey, orang report, dia pergi. Ada orang Islam yang dia persoal. Dia kata sebab apa pergi rampas jam tu? Depa buka LGBT di jam. Itu logo saja. Itu bukan ada apa. Dia persoal pula. Ni orang panggil umat yang pening dan bengong lah. Orang nak buat benda baik, dia nak menghalang pula. Mereka punya keinginan tetapi diamkan diri dan sabar. Hal ini demikian kerana lebih utamakan Allah dan Rasulnya. Teringin nak pergi tempat-tempat yang merepek ni. Hati ni ada keinginan nak pergi.
Tapi sebab semua orang duk pi, semua orang beli tiket, contohnya nak pi konsert dah apa kau. Tadi nak pi dia macam tak apa kau aku pi tak baik lah. Risaulah pula. Tata mati di konsert tu contoh. Mati Orang tanya siapa mati tu? Hantar tak baru ni konsert tu kan? Ada orang mati. Mati siapa? Alah dia tu lah Pak Haji tu. Pak Haji mana? Pak Haji duk pergi kuliah kat masjid tu. Pak Haji pergi kuliah kat masjid. Mati konsert. Mati konsert. Dia duduk depan pula tu. Agak-agak tuan dah. Husnul khatimah ke? Balik awal kat timah ke? Orang mati di konsert lah. Ada orang kata kalau aku insyaAllah lah, doa-doa lah kalau aku pun boleh kat mati di konsert tu. Ada orang buat impian ke tu. Tak ada orang impian ke tu. Kalau mati masjid orang ingat tak? Ya Allah, 2 orang semalam dengar kuliah, tengah-tengah kuliah rebah. Lepas tu mati, ya Allah seronoknya mati di tengah-tengah kuliah. Itu kematian yang diimpikan. Kalau mati di tempat-tempat yang tak baik, atau tempat-tempat yang tak seronok tu, atau tempat-tempat yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mana-mana lah, maka lokasi-lokasi tu kalau meninggal dunia, kita nak kira macam mana? Husnul khatimah ke? Jadi awal macam mana rasa? Jadi dia risau benda-benda tu. Dia rasa macam okey tak okey? Tak payah buat benda ni. Tak payahlah ambil benda ni. Tak payahlah pergi tempat ni. Tak payahlah cakap dengan dia ni. Dia tak mau semua benda. Kenapa? Kerana benda-benda tu boleh bawa kepada kemurkaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia risau. Nak sembang dengan orang perempuan yang dia level dia isteri orang, dia nak WhatsApp tanya bab kerja boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi dia pun reply, dia ni pun reply. Jadi rasa macam mesra sikit lebih, nak tanya lajak sikit. Nak tanya apa lagi macam-macam benda yang personal apa semua tu. Tak payahlah mesej benda ni. Dia bukan isteri aku, laki dia ada, dia tahu lah. Dia abang dia demam. Nak tanya tak dia, anda makan ubat ke? Belum ke? Dia macam nak unsur-unsur ada caring sikit lah. Macam ambil berat sikit lah. Dia nak masak lah, tanya nak WhatsApp ke tak WhatsApp, nak WhatsApp ke tak WhatsApp. Yang kalut tak mana laki dia duk ada. Dia makan ubat ke? Dia apa ke? Dia MC, hang bos, hang telefon tanya, tak sihat kan? Okey ke? Makan ubat semua okey ke? Okey dah, okey baik, nanti saya main bos. Okey baik, terima kasih. Okey, tak ada masalah. Hang tak kena mengena, hang laki, dia perempuan, dia suami orang. Hang duk WhatsApp dia tanya apa? You jaga kesihatan you tahu. You apa? Gila mabuk. You jaga kesihatan you. You tahu lah jaga kesihatan you dengan air. Nak tahu apa? Dia tahu dia ada isteri dia jaga dia. Dia ada suami dia tahu lah jaga dia. You pergi klinik mana? Okey ke? Tadi doktor kata apa? Sibuk, terajang. Jadi ni jumpa terajang. Tak, Allah benda yang boleh menjerumus ke arah dosa, jangan sesekali mencuba. Kalau mesej dengan isteri orang, jangan bubuh dengan mak love walaupun WhatsApp punya love. Nak ni nak baik. Kalau mesej dengan isteri orang, jangan buat apa-apa emoji yang menunjukkan boleh menyebabkan orang tu jadi cayak dengan kita. Nampak macam wah, dia ni kita mungkin hantar love tu atas biasalah. Bukanlah sayang apa biasa ya. Tapi bagi dia, dia ni hantar love kat aku. Kalau suami dia tengok hantar love, kakak suami dia okey tak? Katalah ada satu perempuan yang hantar love dekat isteri kita, satu lelaki. Kita macam isteri kita, kawan kerja, love. Dia selesa, kita selesa tak? Benda yang hang tak selesa, hang jangan buat ke orang, sebab orang akan tak selesa juga. Jangan buat benda yang pelik-pelik gitu. Mereka terbunuh jihad fi sabilillah, berjuang, mereka teraniaya dan mereka berjihad dengan jihad sungguh-sungguh. Itu 8 ciri-ciri orang yang akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada orang yang fakir tadi itu, mereka yang berjihad fi sabilillah. Ada lagi kelebihan dan syafaat daripada orang yang mati syahid, kita akan tengok dalam siri akan datang nanti, insya-Allah. Apa ni? Ada pula keadaan orang yang malas bayar zakat. Dia malas bayar zakat,
dia kena apa kat akhirat esok? Keadaan orang yang muflis, keadaan orang yang beroleh nikmat. Banyak cerita dia panjang. Jadi insya-Allah kita akan jumpa dalam siri akan datang. Tuan-tuan, saya akan mulakan kuliah subuh saya di masjid ini setiap hari Sabtu minggu keempat minggu ni. Jadi tuan-tuan akan berjumpa saya di hujung bulan 2 kali. Meluat tak meluat, saya mai kok. Kita start mai dah orang ni. Kitab lain lah, tak pakai kitab ni lah. Kita pakai kitab lain. Nanti saya bawa pada tak bawa lagi. Minggu ni tak tahu dah dan sampai ke tak ada Sabtu tak ada sampai. Tak apa. Kitab saya bawa, nanti saya beritahu tuan-tuan kitab apa yang kita akan gunakan nanti saya beritahu. Jadi tuan-tuan mainlah, kita buat kuliah subuh pada setiap hari Sabtu yang keempat, insya-Allah. Okey, itu saja. Minta maaf terlajak sikit hari ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.